Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Are you ready untuk paper maths? Cikgu ada pesanan terakhir untuk supaya kamu tak buat careless mistake. Okey, yang pertama, first kali kalau kertas 2, mula-mula sekali dapat je kertas, buka baca bismillah dan tawakal. Paling penting tawakal supaya kamu dijauhkan daripada kesilapan yang boleh membuang markah. Satu kesalahan untuk kertas 2 ni dia akan sampai habis kamu akan salah. So make sure jangan ada careless mistake. Okay, first kali dapat je kertas 2, buka terus bahagian B ni. Okay, jangan buat dulu bahagian A, terus buat bahagian B. Apa yang soalan yang pertama adalah nombor 12. Nombor 12 adalah statistik. Nombor 12 adalah graf. Okay, untuk soalan graf, first kali A kita tahu adalah kita nak cari nilai bila X sama dengan negatif 3, X sama dengan 2, berapa nilai Y dia. Okay, so kita nak cari nilai Y. Macam mana nak cari nilai Y untuk dalam jadual? First kali A, terus kita nak lengkapkan jadual yang diberi. Okay, so contoh X sama dengan negatif 3, Y sama dengan berapa? Macam mana nak kira? Siapa yang dah lupa macam mana nak kira? Okay, ambil yang ni, persamaan yang diberi, masukkan dalam calculator. Kita nak cari nilai Y, so kita tekan calculator benda ni. So masukkan apa, tekan calculator. Y yang pertama kita nak cari bila X sama dengan negatif 3. So masukkanlah X nilai dia negatif 3, gantikan. So negatif 3 dalam kurungan, sebab apa ada negatif. Negatif, so kuasa 3 tolak 5 kurungan negatif 3 tolak 12. Tekan sama dengan dapat berapa? Itulah jawapan dia. Okey, yang kedua, bila X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? So tekan lagi sekali 2 kuasa 3, nak selamat buat kurungan, tolak 5 kuasa darab 2 tolak 12, tekan sama dengan dapatlah jawapan. Make sure kurungan untuk negatif. Kalau nak selamat positif pun buat kurungan. Okey, itu yang pertama. Dapat soalan je, kamu tahu 12A memang akan cari nilai Y dalam jadual tu yang diberi. Okey, untuk B kita tahu adalah melukis graf. So kita nak lukis graf. Apa yang kamu nak tu tak payah baca panjang-panjang, kita cari je dia punya skala. Okey, apa skala dia? Untuk contoh soalan ni, pada paksi X 2 cm kepada 1 unit. So berapa skala dia? CP1. Untuk paksi Y 2 cm kepada 5 unit. CP berapa untuk paksi Y? CP 5. Okey, so dekat kamu punya automatik, dekat kamu punya graf tu, jangan lupa label X dan Y. So automatik dia punya ni berapa? X tadi paksi X CP 1, 2, 3. So untuk yang ni paksi Y dia 5. So 5, 10, 15 dan seterusnya. Tapi bukan macam ni, kita kena tengok dia punya jadual, seimbangkan negatif mana, positif cukup ke tak, bagi seimbang. So akan dapatlah bentuk jawapan dia macam ni. Nampak ni? 1, 2, 3, 4. So dia ada nilai negatif. So negatif 1, negatif 2, negatif 3. Seimbangkan negatif dan positif kiri kanan. Dan untuk paksi Y, jangan lupa label 5, 10, 15, 20. Yang ni negatif dia ada. So kena seimbangkan negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20 sampai negatif 25. Dan plotkan. Make sure plot betul-betul. Kalau kat sini, tengok betul-betul. Kalau kat sini, yang ni, make sure kira berapa kotak, satu kotak berapa unit. Untuk yang paksi X, dia punya ni kan 2 cm 1 unit. So berapa? Jadi dia punya senggat satu kotak kecil ni berapa nilai dia? 0. So kat sini kena tengoklah nak sampai 1 tu berapa. So kalau yang ni 0.2, 0.1, setiap satu ni 0.1, 0.2, 0.3,
0.4, 0.5. Kita tahu setengah daripada 1, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, sorry. Dan dah dapatlah 1. Maksudnya setiap senggat ni adalah 0.1. Untuk 5 pula, kena tengok betul-betul. Kalau 5 separuh, so nak sampai 5 tu satu kotak berapa unit? So kalau kat sini nak sampai 5, kita kena berapa kotak? Okay, 2 kotak. Contoh dia macam ni kita kira. Kalau kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, tak cukup kan? So kita kena berapa kotak langkah? 2 kotak. So 1, 2, 3, 4, 5 baru sampai 5. So maksudnya 2 kotak baru 1 unit. Kira macam tu. Make sure kat sini tak ada orang salah ya. Jangan salah dekat bahagian 1 kotak tu berapa unit. Kira cukup ke tidak? Nak sampai 5 ni kena berapa kotak? Nak sampai 1 kena berapa kotak? So kalau ini tak ada masalah. 1.5, 2.5, 3.5 separuh. Kalau 5, 6, 2 kotak. 7 sampailah 10. Okey. Itu untuk B. Selesai. Kamu punya graf. Make sure lengkuk cantik. Ingat ya, masing-masing jangan ada yang tajam-tajam. Idham. Cikgu tak nak kamu buat guna pembaris. Make sure ada bentuk U ni. Daripada naik atas. Okay, jangan lebih daripada sini. Boleh kamu buat curve. Turun bawah. Dan naik balik. Make sure ni. Ni paling penting lah ni. Bentuk U kat sini. Curve ni. Tak nak macam macam ni, tak nak. Tak cantik. So make sure betul-betul curve dia. Okay. Okay, selesai untuk bahagian B. Dapat berapa markah dah ni? Nampak ni? 2 dan 6. 2, 4, 6. Okay, selesai. Okay, lepas tu bahagian C pula dia suruh tandakan cari nilai. So cari nilai X apabila Y sama dengan 10. Macam mana nak cari? Pergilah dekat graf kamu dah lukis tadi. Cari Y sama 10. Kita nak cari nilai X. So pergi dekat part C Y. Y sama 10 di mana? Di sini. Y sama 10 nak pergi mana? Kena tengok mana graf kita ada. So graf kita di belah kanan. So ambil pembaris, gariskan, putus-putus lah. Okay, cikgu nak cepat. So gariskan sampai kena dekat kamu punya ni dan turun bawah. Lepas tu bacalah berapa nilai dekat sini. Tengok 3 point berapa. 3.1, 2, 3. Contohlah kat sini 3.4. Macam tu lah contoh dia. Ikut kamu lukis berapa besar mana. Sebab tu penting curve kamu tu. Sebabkan nilai dia ni. Okay. Dapatlah nilai X kita. Bila Y 10, X berapa? Ada 1 je belah kanan. Belah kiri tak ada. Okay. Yang kedua. Dia suruh cari nilai Y apabila X sama dengan negatif 2.5. Negatif. Jangan ambil positif 2.5. Ambil negatif 2.5. So kat mana negatif 2.5? Negatif 2.5. So negatif 2, negatif 3. So separuh dia adalah negatif 2.5. Berada di sini. Negatif 2.5 kat sini. Okay. Kita cari graf kita. Ada kat mana? Okay, graf kita. So ada tak kat atas? Tak ada. So kita turun. Turun bawah. Contohlah cikgu ambil ni. Okay, stop di sini dan tariklah ke sini. Carilah, baca kat sini negatif berapa. So kat sini negatif 15. 16 kat bawah dia. So boleh negatif 15.5 pun boleh. Ikut kamu punya bacaan graf tu. Okay. Ni kamu dah mahir dah. Cikgu just ingatkan je. So bacalah nilai Y dia berapa. Y sama dengan contohlah negatif 15.5. Contoh. So dapatlah nilai. Tulis kat skema dia. X sama dengan berapa yang pertama. Y sama dengan berapa yang untuk nombor 2. Okey. Dan terakhir. Okey Luqman. So Pak Izzy. Jangan lupa ya.
Yang terakhir ni disuruh lukis satu garis lurus. Apa yang perlu buat? Yang pertama sekali, apa? Kita ambil persamaan DA. Tengok ni, A. Ambil persamaan DA. So, apa persamaan DA ni? Salin semula. So, kat skema kamu salin, cikgu tulis dekat sini. So, apa yang pertama? Y sama dengan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 5X tolak 12. Ini yang A. So, ambil A terus tulis di atas. Dan apa yang perlu buat yang kedua? D ni kita jadikan kosong. Tapi kat sini apa yang mudah untuk kamu? Sebab apa yang mudah dia? Sebab apa mudah? Sebab dia dah sama dengan kosong. So, tak perlu tukar. Tak perlu ubah apa-apa. Tapi yang D ni make sure kalau soalan lain, kena jadikan dia sama dengan kosong. So, pindahkanlah semua belah kiri ataupun belah kanan. Negatif, positif jaga. Bila positif jadi negatif. Bila negatif jadi positif. Nak buat apa? Kosong ni nak letak kat mana? Kosong ni kita letak di bawah Y. So, apa dia? So, jadi apa? So, jadilah kita nak letak kosong di bawah Y. Kosong sama dengan X kuasa 3 tolak 13X tambah 4. Ambil yang ni, bawa turun kat bawah. Okey, buatlah bentuk lazim. Okey, buat bentuk lazim. Apa nak buat? Kita kena tentukan sama ada tambah atau tolak dekat sini. Okey, so mana nak tengok tanda yang mana? So, tengok X kuasa 3 punya tanda. X kuasa 3 punya tanda. Kalau sama, tanda dia mesti tolak. Kalau tanda ni tak sama, contoh kat sini negatif positif, tak sama dengan, dia automatik tambah. So, kat sini sama ke tidak? Positif dan positif sama. So, automatik dekat sini tolak. So, ni ya. Okay, kita tolak. So, Y tolak kosong. Y. Ni apa nilai kat sini adalah 1 kat depan. 1 tolak 1 cancel. Kosong lah. Negatif 5 tolak negatif 13 berapa? So, jadi positif. So, berapa? Tambah negatif 5 tambah 13. So, jadi negatif 8X. So, negatif 12 tolak 4, negatif 16. So, dapatlah kita punya persamaan garis lurus yang pertama. Y sama dengan negatif 8X tolak 16. So, apa yang perlu buat seterusnya? Kita kena buat satu jadual. Sebab kita nak plot. Apa jadual dia? Yang pertama, nilai X dan nilai Y. Apa nilai X dia? Dua benda je, kosong dan 1. Okey, kosong dan 1. So, tekan kalkulator. Masukkan nilai. Yang pertama. Sorry kelas. Negatif 5 tambah negatif 13. So, jadilah positif 8X. Sebab ni besar. Okey, so 8 positif 8X. 8X tolak 16. So, masukkan. Yang pertama nilai dia 8 darab. Yang pertama nilai X kita kosong. Tolak 16. Sama dengan berapa? So, yang kedua nilai X kita 1. So, 8 darab 1 tolak 16. Sama dengan berapa? Okey. Okey, dan dapat nilai kat sini berapa? 8 darab kosong berapa? Kosong tolak 16, dapatlah negatif 16. So, kat sini dapat negatif 16. Kat sini 8 tolak 16, negatif 8. Okey, so kat sini dapatlah negatif 8. So, kita punya koordinat yang pertama untuk plot 0 negatif 16, 1 negatif 8. Okay.
pada graf yang sama, kita plotkan satu. 0, negatif 8 kat mana? Kat sini. 10, negatif. Okay, negatif 10, negatif 9, negatif 8 kat sini. 0, negatif 8 kat sini. Sorry, 0, negatif 16 yang pertama. 0, sorry. Okay, yang pertama tadi 0, negatif 16. So, negatif 20, 15 kat sini kan? 16 kot kat sini lah. Automatik berada betul kat atas garisan tu. Yang kedua, 1, negatif 8. So, mana? 1, negatif 8 di sini. Okay, betul-betul sini 5, 6, 7, 8. Tepat. So, ambil pembaris, gariskan sini ke sini straight. Lurus sampai dia melalui graf kamu. So, hujung ke hujung. Okay, so selesailah garis lurus. Apa yang kita perlu buat? Kita kena baca kat mana yang persilangan tu. So, bersilangnya di sini 1, ada berapa? 2. Ini tak ada, tak kena. Sebab lebih dah graf. Okay, so bacalah kat sini. Turun bawah. Baca berapa nilai X dia. Yang kedua, naik atas. Baca nilai X dia berapa. Okay, tak ada masalah lah. Yang ni kamu dah ingat dah. Okay, selesai soalan nombor 12. Tajuk graf. Okay, that's all.